'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah SWT pada kita, masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu di alam maya, dan mudah-mudahan menjadikan kita orang yang semakin baik daripada hari ke sehari, dan menjadi orang yang makin dekat dengan Allah SWT dari masa ke semasa, dan mudah-mudahan menjadikan kita orang yang makin lebih bersedia untuk bertemu dengan Allah SWT pada bila-bila masa. InsyaAllah, ini kasih sahabat Zaki Safizi, pencetus idea, Puan Maimun, mantan pengetua kita, dan sahabat-sahabat cikgu yang saya sayangi sekalian. Terlebih dahulu mohon maaf sebab hari ini kita terpaksa lambatkan sikit sebab ada orang sakit minta tolong pagi tadi. Jadi dengan kemujizatan Al-Quran dan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah adalah sedikit perubahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita sambung pembincangan kita dalam surah Al-Adiyat, iaitu surah tentang membicarakan tentang sifat manusia yang dibandingkan dengan kuda. Sebenarnya surah ini dia nak bandingkan manusia dengan kuda. Kita perkenalan dulu dalam tafsir dalam surah Al-Adiyat ini dengan dalam kitab tafsir Al-Munir, iaitu surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 11 ayat, Dan nama surah ini nama surah Adiyat kerana Allah SWT memulakan surah ini dengan bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang ketika bertemu dengan musuh. Dan kuda ni kalau kita nak bercerita panjang sikit, saya tengok tadi dalam beberapa buku-buku yang lain, termasuk dalam buku-buku binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi saya pernah baca buku-buku binatang yang disebut dalam Al-Quran, tapi tak ingat kat mana buku tu. Tadi saya duk teringat apa yang disebut tentang kuda. Jadi saya terpaksa cari dalam buku-buku lain, tapi tidak lengkap lah, kurang lengkap lah. Ada juga. Kenapa Allah SWT bandingkan manusia dengan kuda? Ini sebenarnya perbandingan dari segi ketaatan, dari segi kesungguhan, dari segi kekuatan. Sebab tu kalau kita tengok kuda ni, kalau Buya Hamka sebut, kuda ni dia adalah lambang kepada kegagahan. Kuda ni gagah. Sebab tu kalau panglima perang, dia akan naik kuda yang hebat. Dan sebab itu juga kalau orang yang pergi berperang zaman Nabi SAW, orang yang tentera berkuda, dia dapat 4. Dia panggil apa tu? Kalau peratus ghanimah, kalau tentera berjalan kaki dapat 1, dia dapat 4. Sebab apa? Sebab kuda ni, orang berkuda ni memang jenis orang yang duduk soft depan. Kira memang berani matilah. Bukan maksudnya jalan kaki tak berani mati kalau sahabat. Maksudnya yang memang yang membentengi barisan hadapan, yang berkuda. Kemudian kuda juga dia adalah lambang kepada kehebatan. Selain pada kegagahan, kehebatan. Kalau sahabat perhati, kalau perhati nama kereta, kalau macam di Malaysia ni, kebanyakan ambil nama binatang. Dia tak ambil nama bukit ke, nama rumah ke. Dia ambil nama binatang. Nama orang jarang ambil kereta. Contohnya kalau Malaysia, daripada kereta kedua, kereta kelisa, kereta binatang, ikan. Dulu kan ada dua rusa, kancil, apa lagi? Apa lagi? Binatang, nama binatang. Jadi, kenapa manusia bersikap begitu? Sebab sebenarnya manusia ni perlukan kepada suatu kita kata macam lambang atau kepada
kita kata sebagai identiti. Contohnya kalau kereta-kereta mahal macam Jaguar. Jaguar lama berkuda ke apa? Jaguar tak? Kita tak ada Jaguar. Kita ada Superbike yang mahal sport. Um, dia banyakkan dia lambat. Sebab tu dia uh, kita kata menggambarkan fitrah manusia ni lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab manusia tu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda tu lebih kurang. Kalau jenis-jenis simbol simbol. Betul kaedah. Orang bahasa Melayu juga. Kena pakai BM. Dia sebagai simbol. Apa benda lah? Simbol lah. Selain daripada itu juga, kuda ni dia adalah lambang kepada kekayaan. Lambang kekayaan. Macam sekarang. Kuda kadang-kadang kereta kita mahal dia. Kalau kereta saya lah. Tak, mahal dia. Jenis apa? Tak, makan apa? Tak, lepas tu cara membelah je. Oi, jangan. Itu sebab tu Allah Ta'ala bandingkan dalam ayat ini manusia dengan kuda. Sama ada tempat lain, Allah Ta'ala sebut juga tentang kuda. Tadi dalam surah An-Nahl, ada surah An-Nahl juga Allah Ta'ala sebut juga manusia dengan kuda. Dalam ayat yang ke 8 lah, ayat ke 8. Saya baca maksud lebih kurang. Dan dia telah menetapkan kuda, baral dan keldai agar kamu menunggangnya dan menjadikannya perhiasan. Dan jadikan perhiasan. Dalam banyak-banyak binatang. Kenapa binatang lain tak ada orang buat bersukan kecuali kuda? Sukan polo pakai kuda. Tu yang lompat-lompat pagar. Terpena nama tak tahu. Tak. Pakai kuda. Apa lagi? Sukan berkuda. Lumba kuda. Lumba kuda. Tak. Laju, katalah harimau tu lebih laju. Orang tak berlumba harimau. Harimau orang tak berlumba. Orang berlumba kuda. Walaupun harimau kata boleh dijinakkan. Tapi masalahnya harimau tu bukan binatang jinak. Binatang, kuda, binatang jinak. Kuat. Dia belum. Daripada dulu sampai sekarang, kuda tetap relevan. Kuda tetap relevan. Untuk sebagai simbol permainan, lambang kekayaan, lambang kemegahan, kegagahan. Bahkan setengah-setengah negara tu, terima kasih kedah, dia menggunakan kuda simbol pada bendera mereka ni, ada kiri kanan. Warna kuda sedang dongak kaki macam tu. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala jadikan antaranya dalam Quran ni ada surah tentang surah Al-Adiyat. Surah tu macam surah kuda, tapi bukan untuk kuda, untuk orang. Macam juga dengan surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut tu laba-laba. Dia bukan untuk laba-laba, dia untuk orang. Macam juga surah An-Naml. Dia bukan untuk golongan semua, tapi dia untuk orang. Sama juga dengan An-Nahl, lebah. Dia bukan untuk lebah, tapi untuk orang. Sama juga Al-Baqarah, lembu. Dia bukan surah untuk lembu, tapi dia untuk orang. Kenapa semua tu? Hak tu kita bincang pada tempatnya lain nanti. Tapi nak sebutnya kuda. Sebab tu sahabat-sahabat yang saya mulakan sekalian, dalam hadis Nabi SAW, ada banyak hadis Nabi SAW, cuma saya ikutkan sebahagian saja, ataupun kita baca satu saja hadis Nabi SAW tentang kuda ni. Antaranya hadis riwayat Bukhari, tentang kuda ni, iaitu daripada Jabir. Ini hadis riwayat Imam Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, dalam kitab Majmu' Zawaid, bukan Imam Bukhari. Daripada Jabir, Umair berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak payah baca hadisnya, kita maksud dia, setiap perkara yang tidak disebut nama Allah, adalah sia-sia dan lalai melainkan 4 benda. Setiap perkara yang tidak disebut nama Allah lalai belaka, kecuali 4 benda. Apa dia? Iaitu perjalanan seorang lelaki di antara 2 matlamat. Untuk benda baik, untuk tujuan benda baik lah. Perjalanan untuk benda baik. Yang pertama. Yang kedua, seseorang yang mengajar kudanya. Saya nak quote yang tu lah. Orang yang mengajar kuda ni, walaupun dia tak niat, dia dapat pahala. Yang ketiga, iaitu kita panggil bersenda gurau dengan isteri. Walaupun tak niat, dapat pahala.
dan juga belajar berenang. Belajar berenang, 4 benda ni dia tidak sia-sia walaupun kita buat. Nah, apa nama? Jenis perbuatan yang tidak sebut nama Allah adalah sia-sia. Melainkan 4 ni. Musafir itu kerana kebaikan, mengajar kuda, berlatih berperas sebagai ataupun longgar, memanah sebagainya, bergurau sinar dengan isteri dan belajar berenang. Misalnya kata kalau basuh kereta, kalau tidak niat kerana nak bersih, kerana ikut sunnah, tak boleh pahala kalau tak niat. Kena niat kerana Allah. Tapi kalau yang ni, tak, walaupun kita tak sebut nama Allah, 4 ni dikira berpahala. Banyak lagi lah soal-soal kuda ni. Kuda ni, kalau nak sebut. Sinoma sebut, antaranya Sinoma sebut, ajarlah anak-anak kamu, alimu alaikum as-sibah wa rakbul ajar anak kamu berenang dan juga ajarlah anak-anak kamu memanah, kata Sinoma. Kemudian dan ajarlah anak-anak kamu rimayah dan warkubul khail, menunggang kuda. Itu dia, kata Sayyidina Umar. Jadi sahabat muslimin, banyak benda-benda yang kata kita syaratkan pada kuda sebagaimana Allah Ta'ala syaratkan dalam Al-Quran, dan banyak lagi lah kalau kita nak bincang ni. Apapun, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada sia-sia, satu pun yang sia-sia Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni, melainkan semua tu ada manfaat belaka kalau kita boleh ambil intibar. Okey, kemudian surah ini, apa hubungan kait surah ini dengan surah sebelumnya? Yang pertama, kaitannya ialah dengan surah Zalzalah, iaitu pada ayat yang kedua. Dan bumi menghamburkan. Ayat kedua dalam surah ini sebut, yang sebelum ini ayat kedua dalam surah Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, hubung kait dengan surah ini ialah pada ayat yang ke-9. Surah Adiyat, pada ayat ke-9 disebut apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah kamu tidak tahu? Kamu tak tahu ke? Kamu tak tahu ke? Kamu tak sedar ke? Tak khabar ke? Apabila kubur-kubur bu'thira ma fil qubur, apabila kubur-kubur ni dibongkar. Itu kaitan dia dengan surah Al-Zalzalah. Kemudian yang kedua, kaitannya juga ialah ketika Allah mengakhiri surah Al-Zalzalah dengan menjelaskan balasan terhadap amalan kebaikan dan kejahatan, maka dalam surah ini, dalam surah Al-Adiyat ni, Allah Ta'ala mencela manusia yang ingkar terhadap nikmat-nikmatnya. Yang sebelum ni disebutkan tentang kecelakaan orang-orang yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala cela orang yang jahat. Hak dalam ni pula Allah sebut kecelakaan bagi orang yang kedekut. Kita bincang nanti. Orang yang kedekut, orang yang hanya mencintakan harta, yang tamak halaba, yang disebutkan dalam tu wa innahu li hubbil khairi la syadid. Ya, jenis dia ni jenis melampau dan sangat sayangkan harta. Melampau dan sangat sayangkan. Itu kaitan di antara faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, iaitu dengan ayat orang yang melampau tentang harta. Dan sahabat yang saya mulakan sekian, kalau kita belajar usul tafsir, dia lagi menarik. Saya tengok sedang mengulangi ni, zaman PKP ni tak pergi ke mana. Kita mengulangi yang kita belajar dulu. Hubung kait di antara ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan tartibun nuzul. Dipanggil tartibun nuzul ni susunan turun ayat. Macam surah Al-Alaq mula-mula turun dulu. Bukan ayat Al-Alaq itu surah satu surah. Kemudian turun ayat seterusnya. Kenapa Allah Ta'ala turunkan begitu dan kenapa jadi begitu? Itu memang cantik. Dan pembahagian zaman turun ayat itu, contohnya kalau disebut dalam contoh disebutkan itu seperti zaman awal dakwah Nabi, tahun pertama hingga tahun ketiga, zaman Nabi dah senyap. Ayat-ayat itu untuk berkonsep macam mana?
Dia saling berkait. Dia saling berkait. Walaupun duduk di merata tempat dalam Quran, sebab itu yang Allah telah perintahkan, disusun begitu. Tapi ayat yang turun tu, dia panggil tartibun nuzul tu, dia saling berkait. Mula-mula kita kata kita al-alaq, ikut disebutkan Zulkarnain. Mana turun lepas itu? Ya ayyuhal mudaththir. Apa kaitannya? Oh, kalau kita tahu memang seronok. Kemudian tahap yang kedua, selepas dakwah secara terbuka, sehinggalah Nabi berhijrah ke Habsyah. Sehingga sahabat-sahabat dibenarkan berhijrah ke Habsyah. Ayat-ayat di tengah-tengah itu, oh, dia punya kaitan di antara sesama ayat. Oh, sebab tu kita kata mukjizat Quran ini sampai kiamat orang gali memang tak habis-habis. Dan antara tafsir yang bagus, tapi ada terjemahan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu tak ada lagi. Daripada bahasa Arab, Tafhimul Quran. Maulana Maududi. Dia mentafsirkan ayat berdasarkan tartibun nuzul. Bagus. Sangat bagus. Jadi kalau macam betul lah macam puan cakap, puan memang cakap dulu. Macam pening, macam tak ada perkaitan. Kalau kita tidak perhati, memang betul-betul macam tak nampak perkaitan. Macam si cikgu saya sebut tadi kan, tiba-tiba habis cakap pasal kuda, terus masuk kepada wa innahu ala dzalika la syahid. Innal insana rabbil lakanu. Tadi pasal berkuda, tiba-tiba manusia ni jadi tiba-tiba manusia jadi tidak bersyukur. Tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Apa kena-mengena? Kita tengok sekejap lagi. Okey. Nah, kemudian surah ni ada 3 pembahagian. Kita bincang lepas ni. Okey, insya-Allah. Kemudian kita tengok kepada tafsir kita, tafsir Al-Adiyat, surah kitab tafsir Ibn Katsir ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir Al-Adiyat, surah Makkiyah, surah yang ke-100. Surah yang ke-100 ada 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dia kalau kita jamak Dhabhan ini, kalau dalam tafsir Al-Munir ini dia terjemah sebagai nafas dia tu. Nafas dia tu berbunyi. Nafas dia berbunyi. Kita macam orang penat berlari macam mana? Orang penat berlari. Macam tu lah bunyi. Kalau kita duduk, kalau kita bela kuda, kita naik kuda tu, dia bunyi nafas kuda tu. Kalau tak lari laju pun kuda dia akan berbunyi. Dia bunyi dengusan dia. Kita panggil dengusan kuda tu. Dia berlari laju, menyebabkan keluar bunyi daripada kuda tu. Tu maksudnya laju tu. Kuda yang berlari laju dengan tangkas. Gitu. Okey. Kemudian dan kuda yang mencetuskan, fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Apa maksudnya? Kuku kaki ni kuda dia ada pakai besi tu. Dulu ada dah, bukan sekarang. Besi tu. Jadi bila berlari laju dia pijak batu-batu pada pasir tu, kalau tempat berbatu, dia keluar api. Gitu. Maksudnya laju. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba, fal mughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Ustaz. Bukan. Fal mughirati subha tu yang menerbangkan. Fal mughirati subha. Ustaz, saya Fizi panggil. Ya, Zee. Apa Zee? Tak pakai mic, Ustaz. Oh, pakai mic. Clear. Ada kata tak jelas. Boleh insya-Allah.
Bismillah. Buat mak nak boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, kita sambung Bismillah. Okey, okey, clear ni? Clear. Alhamdulillah. Okey. Kemudian ayat yang kedua tu yang pertama demi kuda perang yang berlari kencang dan kuda mencetuskan api pukulan kaki dobha tu dan demi kuda yang mencetuskan api lalu meluru dengan menyerbu musuh fal mughira tisubha pada waktu subuh fal mughira tisubha lalu dia menyerbu musuh pada waktu subuh fa asar nabi naqa'a dan maka dia menerbangkan debu, naqa'a, menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh dan sesungguhnya jadi baca dan sesungguhnya manusia itu sangat engkar terhadap dan tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Ini macam mana boleh jadi gitu? Innal insana li rabbih lakanu. Tiba-tiba jadi macam tu. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya. Innahu ala zalika la syahid wa innahu li hubbil khair la syadid dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cinta kepada hartanya. Afala ya'lamu idza bu'tha ma fil kubur? Maka apa kamu tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa husila ma fis sudur dan dilahirkan ataupun dizahirkan apa yang ada dalam dada, dalam hatilah. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Sahabat yang dimuliakan sekalian oleh Allah sekalian, kalau kita baca tafsir saja itulah hakikatnya. Kalau kita baca terjemahan itulah hakikatnya saja yang kita miliki. Jadi apa makna tu hubungan dengan kuda dengan manusia tu? Sini kita bincang Bismillahirrahmanirrahim. Bersumpah dengan kuda perang atas kekufuran manusia dan kita panggil apa tu, ambisi, cita-cita manusia lah. Kita angan-angan manusia. Allah SWT bersumpah dengan kuda apabila kuda tersebut berlari di jalannya sehingga tersengal-sengal, terbunyi bunyi kuat lafaz kuda tu. Lafaz ad-dabhu adalah suara yang terdengar dari kuda pada saat dia berlari. Dabha, nafas dia tu. Falmuriyatu qadha dan kuda memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, yakni banturan tapak kakinya dengan bebatuan hingga mengeluarkan api. Falmughirati subha dan kuda menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, yakni serangan mendadak di waktu subuh seperti yang Rasulullah SAW lakukan. Akan tetapi sebelumnya beliau kita panggil menyemak masa tu, tengok ada orang azan tak situ. Kalau ada azan maknanya ada orang Islam lah. Mandi Nabi tak buat begitu. Dan jika beliau mendengar azan maka serangan dibatalkan. Dan jika beliau tidak mendengarnya maka beliau akan melakukan serangan. Itu huraian dia lah. Kemudian fa'asa Nabi naqa'a, selanjutnya firman Ta'ala sehingga menerbangkan debu. Pasal apa waktu pagi tu serang waktu pagi tapi ada debu. Pada waktu pagi ni pada pasirnya masih lembap. Kerana apa? Kerana berkecamuknya perang itu menyebabkan berterbangan debu tu. Dan macam-macam ada yang mentafsirkan sebagai maksudnya debu tu maksudnya dosa-dosa. Dosa-dosa begitu. Kemudian lalu fawasat Nabi Jam'ah lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, yakni seluruh kuda perang tersebut berkumpul mengambil posisi di tengah-tengah medan perang tersebut. Dan tentang firman Allah Ta'ala, Fal-Mughirati subha tu, yang tadi tu, dan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pagi itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Mujahid dan juga Qatadah, kayak ini kuda yang menyerbu secara mendadak di pagi hari di jalan Allah. Dan firman Allah Ta'ala, Fa'asa Nabi Naqa'a, sehingga menerbangkan debu, iaitu di tempat yang diserang oleh kuda perang, sehingga menerbangkan debu. Sebab banyak sangat kuda tu menyebabkan debu naik, walaupun waktu pagi. Kemudian, Fa'asa Nabi Jama'ah, lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh, dan kata Al-Afi dari Ibnu Abbas, Ikrimah Qatadah Ad-Dhahak, yakni kumpulan musuh ini orang-orang kafir. Kita berhenti dulu sekejap situ. Kita nak tengok. Saya pilih antara yang bagusnya kalau kita nak bincang, antaranya
apa nama ni, The Holy Quran ini oleh Dr. Yusuf Ali. Yusuf Ali sebut apa? Syekh Yusuf Ali sebut, ni bagus Dia sebut, Bismillahirrahmanirrahim, wal adiyah. Adiyat itu apa? Adiyat itu kuda perang itu apa? Kata dia, ayat ini merupakan tujuan maksud seolah-olah sebagai satu jawapan bagi syarat. Syarat apa? Ialah yang ada dalam ayat 6 hingga 8 nanti. Ayat ini, wal adiyatu tabahafal mu'taqadah ni sebagainya, sampai ayat kelima tu, sampai ayat kelima, falsafah Nabi Jamaah sampai situ, dia menunjukkan sebagai jawab syarat. Syarat apa? Syarat kepada innal insana li rabbih lakanu. Apa maksud jawab syarat tu? Maksudnya, kita kata, kita panggil bahasa Melayu ni, kita contoh. Kita kata bahasa Melayu ni, kalaulah kita kata kita nak cerita pada seseorang, pada seseorang, atau kita cerita pada anak kita, kita kata dulu ayah susah juga. Dulu ayah begitu gini, dulu ayah gini. Lepas tu kita kata pada anak kita. Sekarang anak kita dah senang, kita kata, kamu tak bersyukur. Gitu. Itu jawab dia je. Kamu tak bersyukur. Kamu tak bersyukur dah. Ada kereta, boleh sekolah, boleh tuition, nak apa boleh beli. Maksudnya begitulah. Tadi kita cerita pasal ayah. Cerita pasal ayah susah, pasal apa? Lepas tu tiba-tiba anak tanya, pasal apa ayah tanya saya? Tu memang anak tak ada otak. Ayah cerita, ayah dulu susah. Ayah begitu begini, nak boleh RM1 tu Allah. Harus bulu ketiak kerja. Pakit pinggang, kulu kilir, jual ni, buat ni. Kalau yang masuk bendang. Kalau yang ni. Masuk bendang ni, Cikgu Zani tahu. Lepas tu kita kata anak kita, kamu tak berterima kasih pada Allah. Anak kita berkata, apa kena-mengena dengan saya ya? Sebiji, ni baru kena. Kenapa? Maksudnya, cerita ayah tadi bukan untuk ayah, tapi untuk kamu. Supaya kamu bersyukur. Gitu. Berkurang begitulah. Allah Ta'ala cerita tentang kuda ni kesungguhan. Tapi manusia lupa tentang nikmat Tuhan dia. Sepatutnya manusia lebih baik pada kuda. Kuda ni Tuhan dia jaga dengan pelihara, dengan elok. Kemudian bawa pergi berperang. Terima. Pergilah ke mana pun. Dia ikut. Tolak je. Tonjah dengan kaki dia, perut dia tu. Dia akan pergi. Sebab tu ada dalam tafsir yang lain sebut. Kuda ni ingatan dia kuat. Macam dalam apa tadi. Kuda ni ingatan dia kuat. Kuda ni. Dan kuda ni dia boleh balik tempat asal dia. Kalau dia sesat. Kuda. Dan dalam buku apa saya baca? Kuda ni juga dia mempunyai ingatan yang baik, dan dia seolah-olah dia boleh membalas. Dia reti siapa, dia faham, dia tahu siapa yang buat baik pada dia. Kuda. Gitu. Itu sifat kuda. Sebab tu Allah Ta'ala bandingkan lagi. Kita pergi lagi yang ni. Kemudian dan kata-kata yang punya ibarat kiasan dan lambang-lambang memberi penekanan kepada pengajaran ada dalam ayat 1 hingga 5. Tu ibarat. Ayat 1 hingga 5 ni ibarat kepada manusia yang innal insana li rabbil lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khair lasyadid. Ada pada manusia tu. Benda-benda begitu tu. Tapi nak bandingkan dengan kuda, lain. Sepatutnya manusia lagi baik pada kuda. Pasal manusia ni ada otak, ada akal. Kuda tidak ada akal, tapi dia boleh mengenal budi. Suruh dia ke mana, tolak je ke mana, pukul sikit dia akan berjalan, pergi. Bawa orang, bawa tuan dia. Masuk pergi tempat yang getir pun dia sanggup pergi. Tapi manusia dalam tafsir yang lain sebut selalu mengungkit kesusahan dia. Tapi dia jarang menyebut kesenangan dia. Ni perangai manusia. Dalam nanti dalam sebuah yang ada sebut begitu. Okey, kemudian isyarat-isyarat ini ada padanya 3 lapis makna. Ada 3 lapis makna rohaniah isyarat pada kuda al-adiyat itu, pada kuda perang itu. Apa dia? Yang pertama, kata Yusuf Ali, lihatlah kepada kuda-kuda yang berlari.
baik kuda atau keldai betina ataupun unta yang kencang berlari, yang nafas berlarinya kencang dalam masa perang demi untuk berkhidmat pada tuannya. Dia nak pergi ke situ. Sebab tu dia kaitkan sebut cerita kuda, kemudian bubuh manusia. Sebut manusia. Manusia pula manusia yang lakanu, lirabbihi lakanu, yang engkar, yang tidak berhenti bersyukur. Kemudian mereka tu pergi dengan lajunya, mengeluarkan bunga api, makna laju sangat. Pada waktu malam, bila diperintah oleh penunggangnya, mereka menjayakan serangan kencang pada waktu pagi. Dengan berani, penuh sifat kepewiraannya, memberikan peluang kepada para seteru mereka mendapat faedah daripada waktu siang yang terang benderang. Tanpa mempedulikan besi senjata yang berkilat dari para musuh. Kuda, pergi. Dengan beraninya mereka menyerbu ke tengah-tengah tentera musuh. Dengan rela menghadapi bahaya, menyambung nyawa demi menjuangkan perjuangan tuannya. Kalau manusia, Tuhannya. Allah, Rabbnya. Perhati. Sekali kita pergi. Kemudian di sini Syekh Yusuf Ali tanya, adakah manusia yang degil dengan sikap jahatnya tidak mahu berubah, menzahirkan sifat setianya kepada Tuhan? Sebaliknya dia bersikap tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dia menunjukkan yang mereka itu dengan perbuatan-perbuatan yang melampau, yang terlampau, sangat kasihkan harta. Itu jadi cerita Nal Insani Rabbilah Kanu itu. Dia nak sebut di sini yang pertama, sifat berani kuda. Sebab tu kalau kita perhati, kalau gajah, tentera Abraha, gajah ni besar, gajah. Tapi dia duduk gajah. Dia tak nak pergi. Semasa Abraha cocok telinga dia untuk pergi menyerang Kaabah. Dia tak nak pergi. Bahkan dia pusing belakang dia duduk. Dia bukan macam kuda. Kalau kita perhati kuda, seperti yang mengejar Nabi SAW dalam hijrah Nabi SAW itu. Siapa nama? Saya lupa nama dia. Dia kejar Nabi dengan kuda. Kemudian Allah Ta'ala izin, kaki kuda tu terpelosok masuk dalam pasir. Bila kuda terpelosok, dia terpelanting jatuh. Dia bangkit lagi. Dia pacu lagi kuda. Kemudian dekat dengan Nabi, jatuh lagi. Kuda tu pas kaki masuk dalam pasir, terpelanting dia jatuh. Dia bangkit lagi. Sampai dekat dengan Nabi. Jatuh lagi sekali. Hingga dia pun kata, ini bukan orang biasa. Ini betul dia ni utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak beriman lagi masa tu. Tapi dia berjanji untuk tidak memberitahu siapa-siapa perjalanan Nabi SAW. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Dan dia di antara sahabat yang banyak berperan. Dan Nabi isyaratkan antaranya, walaupun ada sebut untuk hadis do'if, dia kata Nabi SAW, nanti kamu akan membawa mahkota Rom. Dia bawa mahkota kerajaan Rom tu untuk diserahkan kepada Umar dalam peperangan itu. Dia lah anak kuda yang kejar Nabi. Apa nama sih? Saya lupa nama dia. Tapi dengan kuda, dia pacu kuda. Kuda hanya berhenti setelah tak boleh nak pergi dah. Dia bukan macam binatang lain. Maksudnya dalam perang Khandak. Berapa ramai orang kafir Quraisy cuba untuk lompat. Kita Khandak ni? Parit. Laju, lompat, tak lepas. Kuda, binatang lain tak lompat dah. Kalau benda besar gitu, tak lompat. Tapi kuda, nak sebutnya kesetiaan, ketaatan, keberanian ada pada kuda. Kenapa? Kerana menunaikan perintah penunggangnya, menunaikan perintah tuannya. Manusia macam mana manusia? Boleh tak macam tu manusia? Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, kata Yusuf Ali, dengan penggunaan ibarat yang menyebut satu sifat, sesuatu perkara itu, dengan penggunaan ibarat yang menyebut sifat sesuatu perkara itu sebagai ganti bagi benda itu sendiri. Di sini sifat berani mati dan gigih berlari berjuang pada kuda. Maka sifat berani sebagai perwira dalam perang yang ada pada kuda perang mungkin mengisyaratkan perwira yang berani. Maksudnya manusia. Kenapa manusia penakut? Kalau binatang boleh berani macam tu. Sebab tu sahabat yang mulia sekalian, kuda dia ada baju besi dia. Dipakaikan baju besi dalam perang. Gajah tak pakai baju besi. Sabda. Benda lain tak pergi perang. Kalau keldai, dia tak naik perang. Keldai dia bawa barang. Dia tak pergi perang. Keldai. Unta ada juga. Tapi umumnya unta dia tak bawa perang. Pasal tinggi sangat. Hak atas pun tak boleh nak tikar. Bawah, hak bawah tempat lompat nak tikar atas. Tak boleh. Dan kalau naik unta, dia lagi senang nak kena panah. Banyak ke kuda. Dia melambangkan, menunjukkan
keperwiraan dalam perang. Itu menunjukkan bahawasanya yang sini contoh yang kedua, iaitu sifat berani kuda tu Allah tanyakan kepada manusia. Seolah itu kamu tak malu kepada kuda. Tak kira keadaan macam mana, dia perintahkan pergi, dia pergi. Begitu ya. Kemudian yang seterusnya, ini panjang sebut sini. Tak apalah itu. Yang ketiga, dari keseluruhan pertembungan. Ini yang ibarat yang ketiga yang dalam Adiyat ini, kuda-kuda perang ini, iaitu keseluruhan pertembungan dalam peperangan dan kemenangan itu boleh difahamkan pula dalam hubungan dengan peperangan rohani. Peperangan rohaniah yang terlibat dan tertangkap serta diserbu oleh kemah kejahatan. Ini ayat dia tu. Maksudnya, bila menang dalam perang tu tadi, bila kuda tu dah pergi, menyerbu musuh pada waktu subuh, sehingga menggemburkan debu-debu, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan semua manusia. Maksudnya apa? Maksudnya, hebatlah. Hebat. Maksudnya apa tu? Maksudnya di sini, kata Yusuf Ali, iaitu peperangan rohani yang berlaku dalam jiwa manusia tu. Yang tertangkap dengan debu-debu dosa ataupun tertangkap dalam kemah kejahilan. Kelang kabut berdebu, itu isyarat. Sebab tu sahabat Muslim, kalau kita baca terjemahan saja memang tak nampak. Satu kita ataupun kita baca tafsir saja, satu tafsir tak nampak. Tapi kalau kita baca gini, sebab tu saya sebut sekali lagi, saya mengajar untuk belajar. Kita baca, terpaksa baca daripada malam tadi. Sonok. Ini antaranya. Kadang-kadang kita tak nampak. Apa masalah dia? Kalau kita tengok Ibnu Katsir tadi, kalau sahabat-sahabat dah baca, kalau ini ada buku ni, dah baca Al-Adiyat. Walaupun baca tafsir, kita tak nampak lagi yang lebih dalam yang dihuraikan oleh ulama-ulama lain. Apalagi dengan contoh-contoh semasa. Ibnu Katsir ni kita tafsir klasik. Dia tahun 600 Hijrah. Ibnu Katsir. Kalau Al-Munir ni dia tahun 1400 Hijrah. Sebab tu contoh-contoh dia lebih terkini. Kalau macam tafsir Hamka tu dia lebih menjiwai kita orang Melayu sendiri. Sebab dia orang Melayu. Cuma Melayu Minang. Dia orang tu orang kampung Puan Maimur tu, orang Minang. Okey, kemudian stop di situ. Stop di situ. Itu masuk Adiyat saja. Adiyat saja dihuraikan oleh Syekh Yusuf Ali. Dia ada 3 iktibar yang kita boleh ambil daripada sifat kuda tu. Dari segi kesungguhannya, kemudian dari segi ketaatannya, dan dari segi sifat rohani tu, dari segi kita kata menguasai kemenangan, tidak terperangkap dalam debu-debu dosa dan debu-debu kejahilan ataupun dalam kemah kejahilan. Okey, habis itu. Kemudian selanjutnya dalam tafsir Ibn Katsir ni masuk kepada innal insana lafi lakanu. Kita tak payah pergi lagi situ. Kita tengok Buya Hamka. Buya Hamka cerita apa tentang Adiyat ini. Buya Hamka cerita apa tentang Adiyat. Kata Buya Hamka, dia Buya Hamka dia lain pula keadaan dia. Penceritaan dia. Di sini kata Buya Hamka, Allahumma salli ala Muhammad. Di sini saya ambil ringkas yang paling ringkas di sini. Dalam ayat keempat kita ertikan bahawa penyerbuan tentera berkuda itu menerbitkan debu-debu, dia panggil debu duli. Buya Hamka sebut debu duli. Gitu. Yang naik ke udara menimbulkan kelang kabut. Maksudnya kelang kabut tu sebab debu berterbangan tu. Setengah ahli tafsir mengatakan naqa'an yang bererti debu itu dengan sorakan ataupun sorak, maksudnya kalau nak pergi perang takbir lah. Kalau orang kafir nak perang dia pukul apa nama kita kata rebana, atau dia buat bunyi bising lah. Bola ramai-ramai serentak sebut bunyi bergema, menyebabkan musuh tu rasa gerung kalau musuh tu sikit. Jadi naqa'an itu maksudnya sorakan. Dan ini pun tafsir yang juga dapat diterima, kata Abu Yamka. Dan kadang-kadang suara sorak sebagai lambang dalam perang sangat besar kesannya untuk mematahkan semangat musuh. Tentera je contoh dia buat tu. Ini kata dia lebih dekat kepada kita orang Melayu ni.
Contoh dia kata, tentera Jepun waktu menduduki Indonesia terkenal dengan sorakannya yang dihajan dari pusat dan menimbulkan takut yang orang mendengarnya. Dia pun dia ada apa nama kita kata seruan dia tu, cara dia nak menyeru tu. Okey. Dan dalam kitab Tuhfatun Nafis, karangan Raja Ali Haji Riau, beliau menerangkan bahawa tentera Bugis apabila menyerbu musuh, mereka mengkaru, iaitu bertepik sorak yang dahsyat. Supaya nampak ramai. Bunyi ramai, dia nampak ramai, jadi orang rasa takut. Sebab tu, sahabat mulakan, orang kalau nak marah, dia jadi suara tinggi. Supaya apa? Supaya dia lagi semangat. Orang tak marah, pelan-pelan. Orang nak marah, suara tinggi. Supaya bila kita tengking orang tu, orang tu rasa takut. Itu kaedah dia lah. Jadi, dalam Naqa'ah ni juga disebutkan, kata Buya Hamka, Mujahidin di Aceh, ketika berperang dengan Belanda di akhir abad ke-19, sampai permulaan abad ke-20, yang ini 1902, menyorak ataupun dia menyebut lafaz la ilaha illallah atau Allahu Akbar di tengah hutan belantara, dan tentera Belanda mengakui terus terang bahawa mereka takut mendengarkan tahlil dan takbir yang dijadikan semboyan perang itu. Diakui oleh tentera Belanda, dia takut bila sebut Allahu Akbar. Kita pun sebelum sebut nama Allah Akbar ni semangat kita ni. Sebab tu bila orang kata takbir, orang tak sahut. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah. Sama juga ada takbir solat. Allah. Semangat itu. Allah Akbar. Itu dia punya, kita kata, slogan itu. Ataupun pekikan itu. Jadi dia menakutkan. Begitu juga tentera Turki dengan dalam perang Korea di bawah komando Mash'atu pun tidak pernah meninggalkan semboyan Allahu Akbar dalam perang. Jadi kata Buya Hamka, dengan kelima ayat ini Allah membuat sumpah agar kuda jangan diabaikan oleh kaum muslimin dalam perang. Dan Rasulullah SAW sendiri setelah berhijrah ke Madinah, salah satu perintah harian beliau ialah beliau menyuruh sahabat-sahabatnya memelihara kuda untuk perang. Dan pembahagian ghanimah saya sebut tadi, pembahagian ghanimah, ini harta rampasan perang, kalau bagi seorang yang berjalan kaki dapat 1, maka bagi orang yang berkuda dapat 4 bahagian. Lantaran itu menjadi kesukaan turun-temurunlah bagi bangsa Arab memelihara kuda, dan terkenalah ketangkasan bentuk kuda Arab di seluruh dunia sampai kepada zaman sekarang ini. Dan kuda pun zaman sekarang tetap relevan penggunaannya. Contohnya, kita dulu, sekarang ada lagi yang tidak tahu, dulu kan di BKL kan, dia buat kuda, dia naik kuda tinggi kuda dia tu. Apa? Untuk mengawal di Kuala Lumpur. Ada orang penjual ke tidak sah ke sebagainya, kuda. Itu juga tentera polis FRU tu, dia ada kuda. Kuda ni kalau main ikut belakang, dia tendang. Kalau ikut depan, dia sepak. Jangan main. Cuba tengok YouTube tu. Ramai ada pecah muka sebab main belakang kuda. Gitu. Begitulah seterusnya dan lain-lain tentang ayat 1 sehingga ayat yang kelima tadi tu. Ayat 1 hingga ayat yang kelima. Itu tentang kuda. Dan banyak lagi kalau kita nak sebut. Tapi nak sebutnya, sahabat yang sekalian, kenapa Allah sebut kuda dan kenapa Allah sebut innal insana lakanut? Allah nak bandingkan ketaatan kuda dengan manusia. Cuba kita tengok. Manusia macam mana kalau manusia? Kalau dalam Shufatul Tafasir ni, tapi dia lebih kepada lurah, dia lebih kepada keindahan bahasa Shufatul Tafasir ni. Dia tidak itu mana. Tak apalah. Dia bincang tentang jinas, dia panggil istifham ingkari, itu tak apalah. Itu taluk ilmiah. Okey. Kemudian kita tengok tafsir seterusnya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu sangat ingkar. Yang ini tidak bersyukur kepada Rabbnya, dan inilah yang menjadi manusia objek sampah. Maksudnya manusia itu kufur dan ingkar terhadap nikmat-nikmat Rabbnya. Padahal Allah Ta'ala beri macam-macam, tapi manusia tidak seperti yang Allah Ta'ala bandingkan pada kuda. Apa kata Syekh Yusuf Ali? Dia kata tentang ayat innal insana lakanut ini, dia kata manusia itu degil dengan sifat jahatnya, tidak mahu berubah kepada sifat yang baik.
berlainan dengan sifat orang yang sedia menerima bimbingan dari Tuhan dan terus-menerus melakukan perjuangan menentang kejahatan. Beliau bersikap tidak bersyukur kepada Tuhan yang menjadikannya dan menjaga dan mentadbirnya dan menghantarkan rahmat kepadanya. Juga nikmat-nikmat kepadanya kepada semua masa. Sikap tidak bersyukur itu mungkin dizahirkan dalam fikiran, kata-kata dan juga amalan-amalan dengan melampau atau menolak Tuhan dan nikmatnya. Dengan menyalahgunakan kurniaannya ataupun dengan perbuatan zalim dan tidak adil ke atas para hambanya. Dari segi itu beliau itu lebih berat lagi salahnya. Dari segi itu engkar tadi, zalim tadi, kata Syekh Yusuf Ali. Dari segi itu beliau manusia tadi yang lirabbihi lakanu itu, yang tidak bersyukur tadi, lebih berat lagi salahnya daripada kuda perang yang bersedia untuk menyambung nyawa dalam berkhidmat dan berbakti kepada tuannya. Itu. Sebab tu sahabat yang mulia, bacalah analogi Tuhan, perbandingan Allah SWT dalam Quran untuk manusia belajar daripada binatang. Lepas tu saya pernah tulis dalam Facebook saya dulu, kalau manusia malu belajar dengan manusia, belajarlah dengan binatang. Kalau manusia malu untuk belajar dengan manusia, atau bahasa saya tulis, kalau malu berguru dengan manusia, belajarlah dengan binatang. Makna kasar lah tu. Kalau bahasa orang faham, kalau reti bahasa memang kasar. Dia tak nak belajar dengan orang, cuba tengok kat binatang tu. Setara mana binatang tu. Sehebat mana binatang. Semulia mana binatang. Dari segi ketaatan. Sebab tu tu kadang kita teringat tu. Maulana Maududi pernah menulis buku dia, tapi kat mana. Tajuk dia Al-Asas fil Islam. Asas-asas dalam Islam. Dia sebut apa? Dia kata Maulana Maududi, babi lebih Islam daripada orang. Lepas tu saya selalu cakap kalau budak-budak lain kelas. Budak tu, macam mana babi Islam? Islam itu maksudnya, dari segi bahasa, Islam itu maksudnya menyerah. Islam itu menyerah. Nah, maksud apa? Maksud menyerah. Maksudnya, orang yang, sesuatu yang mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia ikut. Sebab tu, bila Maulana Maududi kata, babi lebih Islam daripada orang, apa maksudnya? Babi tidak pernah menyanggah ataupun melanggar fitrah kebabiannya. Tapi kalau manusia, selalu menyalahi fitrah kemanusiaan. Orang kata jangan minum arak, dia minum arak. Orang kata jangan berzina, dia berzina. Orang kata jangan menipu, dia menipu. Orang kata belajar, dia tak belajar. Orang kata pergi masjid, dia pergi masjid. Bila orang azan Zuhur pukul 1, sekarang ni Zuhur 12:59 lebih 58, dia tak pergi. Kalau ada orang azan pukul 11 pagi, dia pergi pula ramai-ramai. Dia kata, oh gila ke azan pukul 11 ni? Atau azan kata, aku azan Zuhur, kau tak datang. Aku azan pukul 11, kau datang. Aku gila ke? Kau yang gila. Jadi begitu manusia. Sama juga anjing. Anjing tidak pernah melanggar fitrah keanjingannya. Anjing lapar ke kenyang, dia sentiasa menjelir-jelir lidah. Sama ya anjing. Ini gitu. Sebab apa? Sebab memang fitrah anjing begitu. Sebab tu ada ulama-ulama sufi membuat bandingan manusia seperti anjing dari segi zikirnya. Lalu kenyang, kalau lapar, dia lidah je selalu keluar. Itu sifat anjing. Itu sifat anjing. Sebab tu kita perhatilah mana-mana. Dia tidak pernah menyanggah fitrah kebinatangan itu. Sebab Allah Ta'ala jadikan dia begitu. Tapi orang suruh makan hak halal, dia tiban hak haram. Orang suruh belajar, dia tak belajar. Orang suruh itu, suruh ni. Tapi bila susah, baru nak balik ke pangkal jalan. Sebab tu dia kata manusia tadi tu. Ya, yang kata Maulana Yusuf Ali kata yang lebih teruk daripada kuda perang tadi tu. Gitu ya. Okey, kalau kita tengok Ibn Katsir sebut apa? Iaitu kata dia Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Mujahid Ibrahim Nakhai dan Abu Jauza, Abu Aliyah, Abdul Duha dan Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Qais, Ad-Dhahak, Hasan, Qatadah, Rabi', macam-macam ulama sebut tu. Al-Kanud itu dengan makna Al-Kafur. Sering mengingkari nikmat Allah SWT. Yang ini tidak mensyukurinya.
Al-Hasan berkata, lafaz al-qanut artinya orang memperhitungkan musibah tetapi melupakan nikmat Allah SWT. Menghitung musibah tetapi melupakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Kalau Buya Hamka sebut, sedap lagi. Buya Hamka sebut kata. Kalau Buya Hamka kata, kalau innal insana makana itu, kata Buya Hamka, setelah bersumpah dengan memakai kuda kenderaan di dalam perang, yang gagah perkasa menyerbu musuh, sehingga ladam kuda, apa itu. Kemudian sebut, sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya tidak berterima kasih. Arti kanut itu, kata Buya Hamka, adalah tidak berterima kasih, pelupakan jasa, berapa saja nikmat diberikan Tuhan diterimanya dan tidak merasa puas dengan yang telah ada padanya. Bahkan masih meminta-minta tambahnya. Itu sedap Buya Hamka. Saya ulang. Kata Buya Hamka, berapa saja nikmat diberikan Tuhannya diterimanya dan tidak merasa puas yang telah ada padanya. Bahkan meminta-minta pula ditambahnya. Nafsunya tidak pernah merasa cukup dan kenyang. Yang ada tidak disyukuri. Bahkan dia mengomel mengapa sedikit dan yang datang terlebih dahulu dilupakannya. Dan kata Abu Ammah berkata, mana yang telah dia dapat, dia makan sendiri dan tidak diberi kepada orang lain. Hamba sahanya dipukuli dan orang yang berhajat tidak dipeduli. Buya Hamka tu bahasa dia begitu, memang dia begitu, dia tulis begitu. Kalau baca novel-novel dia kan, suka saya. Gitu . Kalau sahabat-sahabat nak tahu, Azki apa? Aski. Saya ingat. Kalau Puan Maimun pun ingat budak yang gelak-gelak sikit tapi yang selalu senyum tu. Dulu kan dia ketua koperasi sekolah. Sekarang dah habis lama sekolah. Dia tu ada keturunan Buya Hamka. Atuk dia pernah menjadi guru besar di sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib ni pondok yang diasaskan oleh Buya Hamka. Tawalib. Rasanya gitulah nama dia tu. Tu Aski tu antara keluarga dia tu. Buya Hamka. Orang Minang. Cuba Puan Maimun cek kok ada keturunan Buya Hamka orang Minang, tahu tak? Gitu. Mudah-mudahan ada berkat gitu. Dia kalau saya sebut keturunan dia bab keturunan ni, kita boleh bangga dengan keturunan seseorang itu dari segi kebaikannya, ilmunya, kan? Kesompanannya, ke akhlak yang mulianya. Tapi kalau mengaku keturunan Nabi tapi tidak perangai macam Nabi, hadis tak mengaji mana, aku duk bawa benda-benda mengarut, itu kita tak boleh bangga gitu. Tak boleh bangga. Bahkan tidak pasti. Kalau keturunan Nabi sungguh pun kita tak boleh bangga. Apalagi kalau menipu. Saya tak kata orang tu menipu, tapi kalau menipu, lagi lah tak boleh dibangga. Begitu ya. Sudah. Kemudian pukul 1:30, 2:30. Setengah jam lagi sih. Betul tak sih? 1:30, 2:30 sejam. Betul. Pukul 3 kita berhenti. Okay. Sedang molek sikit lagi. Kita habiskan satu surah insya-Allah. Kemudian banyak lagi lah kita sebut, tak apalah. Ayat seterusnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Selanjutnya Allah Taala berfirman, dan sesungguhnya dia menyaksikan keingkarannya. Dia kan di sini kata Ibnu Katsir, Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri berkata sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah menyaksikan keingkaran manusia itu. Innahu sesungguhnya, dan boleh jadi dhamirhu itu kembali kepada manusia. Demikianlah pendapat Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, sehingga maknanya adalah sesungguhnya manusia mengakui dengan tingkah lakunya bahawa dirinya sangat ingkar. Artinya pengakuan itu tampak pada ucapan dan perbuatannya. Sebagai firman Allah, maka al musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas, tidaklah patut bagi orang musyrik memakmurkan masjid Allah padahal mereka mengakui bahawa mereka itu sendiri kafir. Hanya orang kafir tak boleh masuk masjid. Masjid lah. Okey. Saya nak bincang reka lah. Apa kata Yusuf Ali? Wa innahu ala zakil syahid itu maksudnya
Manusia itu dengan bawaan perangainya membuktikan tuduhan khianat ke atasnya tu memang betul. Bila Allah Ta'ala kata, innal insana rabbil kanu. Manusia ni tidak mensyukuri nikmat Tuhan, tidak tahu bersyukur. Maksudnya dia tahu sendiri. Wa innahu ala dzalika dia tahu memang dia tak bersyukur. Dia tahu memang dia tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Apalagi disebutkan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Lagilah hak tu tahu. Lagi hak tu memang pasti tahu. Itu dah kiamat kan. Tapi nak sebutnya manusia dia tahu. Dia tahu. Dia kedekut. Dia tahu dia kedekut. Nah. Dia malah. Dia tahulah dia malah. Dia tak bersyukur. Dia tahu dia tak bersyukur. Dia sendiri tahu. Sebab tu sebab Imam Islam. Kita kalau kita nak tahu, kita ni dia termasuk dalam golongan orang yang disukai atau tidak. Kadang-kadang kita kena tanya diri. Contohlah, kita ada 10 orang kawan. 10 orang kawan. 2 orang tak suka kat kita. 8 orang suka. Itu kita ni orang yang baik insya-Allah. Tapi kalau 10 ada 10 suka, itu lagi baik. Tapi tak mungkin. Macam Nabi lah. Nabi sebaik itu pun ada orang tak suka. Tak. Ada yang munafik lagi tak suka. Sama telah kafir Quraisy itu. Tapi kalau kita ada 10 orang kawan, 2 suka kat kita, 8 tak suka, itu masalah kita. Bukan masalah kawan. Kita ni masalah. Kita tahu. Apa masalah kita? Sama ada mulut kita ke? Sama ada orang kedekut kita ke? Atau apa saja. Kita tahu. Sebab tu yang kita bila kita menyaksikan dosa macam disebut dalam surah Yasin tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun tu, sebenarnya semua tu sudah tahu. Kita dunia kita tahu dah. Di dunia kita dah tahu dah. Tapi di dunia kita boleh beralasan. Di sana yang bercakap tu hanya tangan dan kaki saja. Hari ni al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kamu ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan bercakap. Wa arjulihim, dan kaki menjadi saksi apa yang telah kita lakukan. Sebab tu beristighfarlah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat kita. Dan pastinya Allah Ta'ala maha menerima taubat. Okay, begitu. Kalau Buya Hamka sebab apa? Wa inna ala zalika la syahid. Kata Buya Hamka, dan sesungguhnya dia atas yang demikian itu adalah menyaksikan sendiri. Artinya bahawasanya tingkah laku dan sikap hidup orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan itu mudah saja diketahui oleh orang lain. Dia Buya Hamka sebut gitu pula. Sebabnya orang kedekut ni orang tahu belaka. Kalau orang sombong orang tahu belaka. Kalau dia tahu jahat orang tahu belaka. Pasal jahat ni dia kena buat pada orang. Kedekut ni kena kedekut dengan orang, tak ada kedekut dengan lembu. Orang tahu, orang akan tahu. Maksudnya keburukan dia tu disaksikan. Wa innahu ala zalika la syahid. Itu dia sesungguhnya dia atas yang demikian itu, yang buruk tadi tu, yang tak syukur tu adalah menyaksikan sendiri. Sama ada dia ataupun orang lain. Hu tu baliknya kepada manusia. Orang lain pun manusia juga. Dia pun manusia juga. Kalau dia kedekut, dia pun tahu. Orang pun tahu. Kalau dia sombong, dia pun tahu. Orang pun tahu. Kalau dia malah, dia pun tahu. Orang pun tahu. Kalau dia tak bersyukur, dia pun tahu. Orang pun tahu. Sebab tu, sebab Islam, dia saling menjadi saksi antara kita ni. Kemudian sebab itulah, kita kena ada ramai sahabat-sahabat supaya sahabat-sahabat tu boleh menjadi cermin kepada kita. Kalau kita agak kedekut ataupun kedekut, sahabat kena tegur. Dia ada cermin. Ataupun tegur macam mana? Paling tidak, kalau depan dia, kita selalu bersedekah. Asal dia datang, jumpa orang miskin, kita selalu bersedekah. Biar dia tengok. Akhirnya kan orang kedekut ni, dia tak kedekut tahap 4 abang minta maaf kalau jenis penyakit, kalau tahap 4. Kalau kedekut tahap 4 ni, orang dia tengok orang sedekah tu, dia susah. dia tengok orang bersedekah, dia susah. Allah, kenapa beri duit ke orang? Padahal bukan duit dia. Kalau duit dia, mati. Ni orang kedekut. Jangan. Asyik beri dia tadi dah beri dah. Dah lah beri dia. Tapi kalau sahabat-sahabat ada orang macam tu, selalulah bersedekah di depan dia. Selalulah bersedekah di depan dia untuk mengajar dia dan menegur dia, bersedekahlah. Bersedekahlah. Itu keadaan dia. Ramai dah orang kedekut ni. Saya ada pengalaman lagi tu dah. Dia cerita.
asyik beri ni dia ni dah sedikit ni. Ini itu. Lantak dia lah sedikit ke apa. Kita tengok dia susah, bagilah kat dia. Ambil lah baki tu. Banyak lagi baki ke apa tak ambil. Yalah. Kita pun bukan nak beri sangat krepek dia tu. Krepek ni bukannya mengenyangkan makan. Tapi kita beli tu sambil nak beri semangat pada dia. Duduk lama dia tunggu kat muka pintu bank tu. Tak ada orang beli-beli. Kita beli ada RM6 krepek satu. Kita ambil RM10 tak apa simpan. Gitu. Misalnya kalau orang makan Grab hantar makanan kat rumah kita. Kalau makanan tu RM15, kita tak ada duit kecil, ada RM20. Ambil simpanlah duit tu. Lepas tu pesan pula ke dia, bawa motor elok dia. Allah mak, dia punya terima kasih pada kita. Terima kasih pak cik, terima kasih abang, terima kasih. Elok-elok nak motor tu. Dah kahwin belum? Tanya. Dah. Elok-elok bawa motor tu, ingat anak isteri ya. Allah, muka ni sedih lalu muka. Habis nak sebutnya, kalau orang kedekut, saya tak boleh. Kita bagi duit kita kat orang. Dia tu. Saya kenapa asyik bagi duit je ni? Kalau duit dia mati. Mati. Okeylah. Kemudian, sikit lagi tu. Kemudian, sini kata Buya Hamka lagi. Manusia menyaksikan itu. Tak boleh biarlah. Sudah. Kita habis ini dah. Kemudian sesungguhnya ayat sebenarnya wa innahu lihubbil khair lasyadid. Ayat sebenarnya wa innahu lihubbil khair lasyadid. Itu dan sesungguhnya melampau sangat sesungguhnya melampau sangat ia sayangkan harta dan tamak halaba. Ini pun menarik juga kalau kita nak bincang Alangkah jahatnya kata di sini kata Syekh Yusuf Ali, alangkah jahatnya pilihan yang dibuatnya dalam melakukan khianat bertentangan dengan Tuhan yang membuat kebaikan kepadanya sendiri dengan dia mengejar-ngejar perkara yang tidak penting dan tidak bernilai daripada harta dunia dengan keuntungannya yang segera musnah itu. Dia kejar sangat tu kata Yusuf Ali. Kalau sini kata apa nama ni Imam Ibn Kathir, iaitu kata dia harta ini adalah artinya al-khair itu adalah harta yang dia sangat-sangat menyintai atau mencintai harta, sangat-sangat menyukai harta. Dalam tafsir ini ada dua lah. Dan ada dua pendapat. Yang pertama iaitu mengatakan cinta harta al-khair itu. Yang kedua iaitu sangat-sangat bercita-cita dan sangat-sangat berkendak kepada harta dan bakhil kerana kecintaannya terhadap harta. Dan tafsir kedua tu, dua-dua tafsir ni boleh dipakai, sama ada bentuk cinta harta ataupun terlalu bakhil kerana sebab cinta harta tu menyebabkan jadi bakhil. Ada hubungan jugalah, ada hubungan juga. Dan tak apa lebih Kemudian seterusnya peringatan terhadap datangnya hari kebangkitan. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman memerintahkan agar zuhud terhadap dunia dan mengutamakan kehidupan akhirat. Allah pun mengingatkan apa yang akan terjadi sesudah keadaan di dunia ini dan terhadap kesulitan yang akan dihadapi oleh manusia dari kemudian. Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apa yang ada dalam kubur dikeluarkan. Kenapa Allah Ta'ala tanya, apakah tidak ketahui itu? Itu tanya kita biasa tanya dah, kita dah bincang dah. Itu tanya hipokrit saja. Bukan tanya Allah tahu. Yang kedua, Allah Ta'ala tanya, apakah maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang dalam kubur itu dikeluarkan? Maksudnya kalau di sini dalam Suhali dia terjemah, dan tidakkah mereka mengetahui bagaimana keadaannya ketika dibongkar kubur-kubur itu. Dibongkar segala yang ada dalam kubur. Atau lebih tepat. Maksudnya, bila dah kubur-kubur itu dibongkar kan, apakah dia tak tahu? Tahu dah lah. Tahu macam mana? Nabi kan dah beritahu. Nabi kan dah beritahu. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, tak tahu kah? Tahulah. Sebab Nabi dah beritahu. Tapi malangnya, kalau orang tak tahu tentang soal kubur ni, pasal dia tak nak ambil tahu. Itu lagi teruk. Itu lagi teruk. Kalau contoh biasa tak, kalau contoh dia tak tahu apa nak kita kata zihar. Saya pernah jumpa seorang, dia tak tahu membandingkan
adik-beradik, ibu-ibu ataupun mahram perempuan dengan anggota tubuh isteri kita, itu dipanggil zihar. Zihar ini tak boleh hukumnya. Bahkan setengah ulama mengatakan, katanya anak kita lahir. Ada setengah pendapat mengatakan bukan semualah. Tapi lebih berhati-hati lagi baik. Iaitu bila lahir dah, suami kata pada isteri, muka anak kita ni macam awak lah. Tu. Kan? Lahir-lahir kan. Kalau orang lain kata tak apa. Kita kata pada isteri kita, muka anak kita ni macam awak. Sedangkan anak dia tu, suami tadi, anak perempuan dia tu adalah mahram dia. Dia tak boleh kahwin. Dia kata muka anak dia tu, dia kata muka isteri dia macam muka anak dia. Muka awak macam muka anak kita. Gitu. Menyamakan itu. Itu pun ada ulama yang kata tak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau tak lebih selamat, jangan kata. Tapi nak sebut ada tak tahu. Ada yang tak tahu, bahawasanya bergurau, bercerai itu jatuh talak. Ada yang tak tahu. Padahal jatuh talak. Jatuh walaupun tak tahu pun. Saya tak tahu. Kalau tak tahu, kenapa tu? Ustaz kata kalau tak tahu tak apa. Tak payah belajar, biar tak tahu semua. Baru tak apa boleh buat belaka. Tak kira begitu, tak kira. Tu dia sahabat sekalian. Tu kena beringat. Kena beringat. Nah, jadi Allah tanya tu, apakah kamu tidak mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur dikeluarkan? Tahu dah. Yang ini ketika semua mayat yang berada dalam kubur dikeluarkan. Wa husila ma fi sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada dizahirkan. Artinya semua rahsia terbongkar. Ibn Abbas dan yang lain mentafsirkan, yakni segala apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka dimunculkan dan dinampakkan dalam erti yang sebenar. Yang sebelum ini di dunia, dengan orang tu dia kata begini, orang tu hati dia tak puas hati, ni tak puas hati, tak puas hati. Sakit hati kalau tak puas hati. Siapa yang sakit? Kita sendiri. Saya tengok ada satu analogi yang dia buat oleh cikgu. Tak tahulah ini satu cerita, tapi bagus juga cerita dia. Dia kata besok siapa yang ada tak puas hati dengan siapa-siapa, bergaduh dengan siapa, bawa ubi kentang mengikut persona yang dia tak puas hati. Mengikut bilangan orang yang dia tak puas hati. Kalau dia tak puas hati seorang, bawa dalam plastik. Kalau tak puas hati dua kan, dia buat dua ubi kentang. Kalau tak puas hati, kemudian besok ada yang bawa sebiji, ada yang bawa 2 biji, ada yang bawa dalam bekas, ada banyak bawa. Kemudian cikgu tu masuk pagi tu, dia kata, okey, saya nak kamu bawa semua ni pergi seharian dalam kelas ni kita belajar, kamu bawa, jangan tinggal lah. Jangan tinggal, bawa semua. Jadi yang bawa banyak tu berat lah. Yang bawa ubi kentang banyak, katalah dia tak puas hati dengan kawan dia 10 orang. 10 biji. Kalau tak puas hati dengan 20 biji, bawa ubi kentang. Kulir dalam kelas tu, pergi rahap. Kemudian dekat nak balik, baru cikgu tu masuk pula. Cikgu tu kata apa? Kata cikgu tu, siapa yang bawa ubi kentang ni, satu ni makna seorang ialah musuh. Saya tak puas hati dengan seorang. Kemudian yang bawa 10 tadi, berapa? 10 lah. Yang bawa 20 lah. Kamu rasa berat tak? Berat je guru buat aku gelir. Kata dia, begitulah perasaan kita sebenarnya. Kalau kita tak puas hati dengan orang, yang beban kita bukan orang. Kita sendiri jadi beban. Kita sendiri jadi berat tu bawa beban itu. Yang tak ada, yang tak bergaduh dengan orang kan tak buat apa-apa kan. Senang kulu-kulir, tak bawa kentang, tak beli kentang. Sebenarnya, dari segi logiknya, betul. Kalau kita bermusuh dengan orang, kita yang masalah. Kita yang masalah. Kadang-kadang orang tu tak tahu pun kita nak bawa kat dia. Kita tengok orang. Dia pun heran, kenapa dia macam tu? Nak kata juling, tidak juling. Dia tengok gitu. Yang sakit hati ni kita. Member tu tak tahu apa. Tu bahaya tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan begitu. Nanti wahusila ma fi sudur, semua tu nanti akan keluar dalam diri kita. Bila apa? Bila bu'thirama fil kubur, bila dia bangkit dari kubur nanti. 50 dah. Dan kata Ibn Abbas, yakni segala apa yang mereka sembunyikan akan dizahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sungguh Rabb mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Dia yang maha mengetahui segala apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan, dan dia, Allah Subhanahu Wa Taala, membalas perbuatan mereka dengan balas yang sempurna, dan dia Subhanahu Wa Taala tidak berbuat zalim walaupun terhadap perbuatan seberat zarah. Kita dah bincang dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan demikianlah tafsir dan surah Al-Adiyat oleh Buya Hamka.
Kita tengok sikit kalau Ibn Katsir. Kalau Buya Hamka disebut di sini dan ayatnya apakah dia tidak tahu afala ya'lamu sama fil itu kata Buya Hamka, apakah dia tidak mendengar, apakah dia tidak sampai kepadanya pengajaran yang disampaikan oleh Rasul bahawa hidup ini bukanlah sehingga dunia ini sahaja. Dan setelah manusia mati, harta bendanya itu tidak akan dibawa. Malah kelak akan tiba masanya apabila dibongkar apa ada dalam kubur. Artinya bahawa semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan semula dari kuburnya kerana akan dihisap. Kerana akan diperhitungkan amalan yang telah dibawanya untuk hidup di akhirat. Dan akan ditanya dari mana dia dapati hartanya yang banyak dan dipertahankannya mati-matian sampai menjadi bakhil itu dan ke mana dia belanjakan. Dan dilahirkan apa yang dalam dada mereka, kata Buya Hamka, maka segala rahsia yang tersembunyi selama hidup dulu, entah harta benda yang banyak itu dia dapati dari menipu, mencuri, berbohong, melaku curang, rasuah, manipulasi, semuanya akan dibongkar sehingga jatuh hinalah diri di hadapan khalayak ramai di padang mahsyar. Dan kata Buya Hamka, ayat terakhir sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari akhirat itu amat mengetahui, yang ini tidaklah dapat berbohong sama sekali atau bersenda gurau dan main-main sebagai di dunia. Kerana semua rahsia sudah ada di tangan Tuhan. Maka marilah berlindung kepada Allah. Semoga penyakit demikian jangan menimpa diri kita. Penyakit apa? Iaitu penyakit sombong, penyakit tidak bersyukur, penyakit kedekut. Maka sebab itulah sahabat sekalian, dalam ayat ini belajarlah daripada keperwiraan, ketaatan, keikut patuhan dan kesertaan, keberanian daripada seekor binatang yang bernama kuda. Wallahu alam. Sekadar itu saja. Mudah-mudahan kita tak jadi kuda, tapi kita mengambil sifat kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Zee. Ada 10 minit lagi. Ada Zee? Dah gimana tu? Gimana Zee? Macam live tadi? Ke dia terkeluar? Tahu. Tak ada bateri kot. Ada bateri kot. Sedap kata kat orang telefon kita ni. Ada lagi 53. Dah ada tak ada 100. Tak apalah, dia tak ada apa. Ni boleh. Bagi peluang pada Puan Maimunah. Dia. Mana? Bagi pada Puan Maimunah untuk membuat ucapan penggulungan. Masuk pula dah. Mak dia tekan keluar tadi. Ada kata. Orang yang kelam kabut dah tak ada ni. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tadi nampak macam Puan Maimun pun dah sign out tadi. Ada. Dah sign out dah. Patutlah senyap. Puan Maimun ada. Okey Puan Maimun. Kita biasalah kita mulakan dengan Puan Maimun.